Assalamualaikum guys, welcome back. PKP disambung lagi dan aku tengok dekat berita, makin ramai sebenarnya orang yang semakin desperate dan semakin hilang punca pendapatan. Aku tak salahkan kerajaan sebab kita memang perlukan PKP. Tapi dalam masa yang sama, aku juga turut bersipati pada semua yang terkesan disebabkan pandemik ni. Macam wife aku masih ada rezeki dan bekerja work from home. Cuma ada juga beberapa orang kawan aku yang diberhentikan kerja ataupun terpaksa gulung tikar dan terpaksa menanggung macam-macam sedangkan simpanan dorang dah lama habis. Dan hari ni aku dapat satu video yang mana video tu turut dikongsi dekat media sosial menunjukkan sekumpulan lelaki merompak sebuah klinik dekat setapak sekitar pukul 6.40 petang 26 hari bulan Jun. Dekat dalam video ni kita dapat tengok seorang lelaki yang datang ke sebuah klinik dan memperdaya staf klinik untuk membuka pintu, mungkin berlakon sebagai pelanggan. Bila pintu dibuka, dua lagi suspek terus masuk ke klinik dan mereka mula melakukan rompakan. Alhamdulillah, kita tak nampak ada sebarang kemalangan jiwa yang berlaku dan lepas perompak tu beredar daripada klinik tu, barulah pekerja dapat bunyikan alarm. Buat masa ni, katanya suspek dah pun ditahan dan kalau ada apa-apa info, insyaAllah aku akan share dengan korang. Yang pertama sekali, aku tak nak justify ataupun aku tak nak mempersoalkan kenapa diorang nak merompak. Kita faham, kita sekarang ni berada dekat waktu yang sangat desperate dan masing-masing sanggup untuk lakukan apa sahaja untuk pastikan yang diorang survive. Perbuatan mereka ni memang terkutuk dan walaupun daripada cara dorang menunjukkan yang merompak ni mungkin ialah opsi yang terakhir bagi dorang, tapi ianya tetap juga sesuatu perkara yang tak sepatutnya kita buat. Cuma yang aku tak puas hati dekat sini ialah kenapa kau nak merompak sambil berlebay? Pada aku, ini adalah salah satu fitnah yang besar untuk kita sebagai masyarakat Islam. Aku tak pasti apa motif Mamat ni nak kena pakai macam tu untuk buat perkara yang terkutuk macam ni. Aku hanya dapat fikirkan dua benda saja sekarang ni. Yang pertama, orang-orang macam ni seolah-olahnya tak ada pegangan agama. Apa yang diamal dan apa yang dipakai seolah-olahnya hanyalah pakaian yang dia boleh pakai dan juga buang. Dalam hati, dekat mata, dia tak kisah menggadaikan agama hanya untuk kepuasan diri sendiri. Aku tak tahu, mungkin dia bukan macam tu, tapi dari segi pemakaian ataupun apa yang aku nampak, aku hanya dapat fikir macam tu je. Kedua, aku tak rasa yang dia ialah seorang Muslim. Sebab kalau kata kita nak fitnah agama, kita pun boleh pakai pakaian paderi sebagai contoh ataupun pakaian sami dan kemudian kita pergi merompak. Itu sebagai contoh. Kalau dia betul seorang Islam, aku tak rasa yang dia akan tergamak untuk fitnah agama sampai macam ni sekali. Dan poin yang ketiga yang aku lupa untuk masukkan ialah ada kemungkinan juga rompakan diorang ni sebenarnya disengajakan. Sebab apa tahu? Ada kes yang viral sebelum ni yang mana ada individu yang mengatakan bahawa mereka sanggup untuk masuk penjara sebab dekat situ diorang dapat makan free. Ini bukan lawak, ini ialah satu resolusi daripada orang yang memang dah desperate. Jadi korang bayangkanlah tahap tekanan kita sekarang ni macam mana. Aku faham, aku pernah lalu waktu-waktu yang sukar macam ni kat dalam hidup aku. Sampaikan ada satu tahap sebelum ni, aku pernah dapat roti Subway, kawan aku belanja. Dan apa yang aku buat, aku simpan dan kemudian aku terus pergi jumpa wife aku potong separuh, aku bagi dia makan. Itulah makanan kita orang untuk hari tu. Untuk beli makan, aku terpaksa cari balik duit-duit shilling yang ada untuk aku beli nasi mamak dan aku kongsi dengan wife aku. Dan yang sedihnya, waktu tu kami dapat tahu yang kami bakal ada anak. Yang kesiannya, Ian lahir pada waktu tu aku tak ada harta. Aku kerja, tapi tanggungan aku lebih daripada gaji yang aku dapat setiap bulan. Tapi apa yang aku buat, aku tetap usaha untuk cari duit lebih. Sampai kadang-kadang aku tak tidur sebab aku nak cari income. Aku nak tekankan kat sini, waktu tu aku masih lagi jahil. Solat tak ke mana, tapi aku tetap juga bergantung pada Allah SWT. Tak malu kan? Aku lalai, tapi dalam masa yang sama aku berharap dekat dia. Alhamdulillah, sikit demi sikit, dia bantu aku dan aku faham. Dugaan yang dia bagi dekat aku beberapa tahun lepas ni, sebenarnya mungkin untuk siapkan aku dan buatkan aku bersedia untuk hadapi dugaan pandemik ataupun mungkin dugaan yang lagi teruk di masa akan datang. Kita masih lagi tak tahu kita punya pengakhiran. Tapi yang kita perlu tahu, Allah tak pernah abaikan kita dan dugaan yang dia bagi pada kita penuh dengan hikmah. Kita hanya perlu rungkai dan jadikan pengajaran. Dan pengajaran untuk hari ini ialah jangan pilih jalan hitam. Kita memang tengah berat sekarang ni. Tapi percayalah, Allah Maha melihat dan pada siapa yang bersabar dan sentiasa berusaha untuk cari keredaan Allah, ada sinar sebenarnya akan menunggu kita ke depan.
Aku faham hutang bank, hutang kad kredit dan sebagainya. Kalau tak bayar, kita akan susah. Macam yang aku pernah cerita sebelum ni, itu yang aku takutkan. Sampailah buatkan aku sanggup untuk menangis pasal dunia. Tapi cuba fikir balik. Muflis bukanlah status yang kita akan bawa kepada masyarakat tau. Tapi amal kebaikan dan juga keburukan kita. Tak berbaloi sebenarnya untuk kita takut muflis dan kita mengabaikan pegangan agama kita. Teruskan je lah usaha. Asalkan cukup makan, pakai dan yang penting halal. Panjang sebenarnya aku nak bebel, tapi aku harap korang faham apa yang aku nak sampaikan. Yang penting, walau macam mana susah pun kita, percayalah Allah sentiasa ada dengan kita dan berusahalah atas landasan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir kata pepantun, kelat-kelat buah mangga, berkat sabar manis akhirnya. Biar kita muflis di dunia, dari muflis dekat sana. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe, okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Terima kasih seorang Alfa Musuh.